Ketua Menteri Datuk Seri Haji Noor hari ini menerima kunjungan hormat Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang diketuai pengarahnya Tahniah Jaman di Menara Kinabalu. Tahniah dilantik pengarah baru berkuat kuasa 13 Mei lalu menggantikan Datuk Dr. Mistirin Radin yang dinaikkan pangkat sebagai pengarah bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Tahniah berkata antara tujuan kunjungan hormat itu ialah untuk mengeratkan kerjasama di antara Jabatan Pendidikan Negeri Sabah dengan kerajaan negeri khususnya dalam aspek pendidikan yang berkaitan urusan sekolah dan PPD di Sabah. Sementara itu, rakyat diingatkan supaya tidak lagi terpengaruh dengan janji pembangkang pada pilihan raya umum ke-15, tidak kira sama ada pilihan raya itu cepat atau lambat diadakan. Peringatan itu disuarakan Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Mokhtar Radin supaya apa yang berlaku pada PRU 2018 tidak berulang semula pada PRU 15 yang mungkin diadakan sebelum akhir tahun ini atau tahun depan. Katanya PRU 2018 menyaksikan rakyat ditabur dengan pelbagai janji oleh pihak pembangkang sehingga terpengaruh lalu menukar kerajaan. Bagaimanapun katanya kerajaan baharu yang diterajui selepas PRU 2018 tidak menunaikan janji yang ditabur kepada rakyat ketika kempen pilihan raya berkenaan. Mokhtar yang juga timbalan Ketua Menteri berkata akibat pertukaran kerajaan ketika itu menyebabkan negara hampir lingkup dan muflis selain turut memberi kesan kepada rakyat sandakan. Jelasnya tiada perubahan yang positif dilaksanakan di daerah ini, malah keadaan sandakan masih di takuk yang lama. Katanya rakyat Sabah perlu berfikir secara terbuka dalam membuat keputusan yang terbaik pada PRU 15. Manakala Persatuan Kebudayaan di negeri ini disaran supaya mengambil peluang memperkenalkan budaya suku kaum masing-masing sempena pembukaan semula sektor ekonomi terutama dalam bidang pelancongan di Sabah. Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik Dr. Ali Akbar Gulasan berkata ini termasuk yang membabitkan aktiviti kesenian dan kebudayaan dianjurkan Persatuan Rumpun Bajau mengenai pertandingan bertitik. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika merasmikan majlis penutupan pertandingan bertitik peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Dewan Masyarakat Menggatal semalam. Tambah Ali Akbar lagi, pertandingan itu adalah salah satu program kebudayaan bagi masyarakat Bajau di negeri ini dan ia antara inisiatif untuk memberi pendedahan kepada generasi muda supaya budaya yang ada di Sabah tidak hilang di telan zaman. Berita jenayah, dua lelaki warga tempatan berusia 30 dan 42 tahun ditahan bersama lebih 6 kg syabu dalam serbuan di daerah Tawau pada 14 Jun lalu. Dalam operasi jam 3.55 petang itu, semua dada berkenaan disembunyikan di dalam kotak gabus dan dibungkus dengan 6 plastik bertulis Ecological Rice. Ketua Polis Daerah Tawau, Asisten Komisioner Jasmin Husin berkata, semua dada berkenaan dianggarkan seberat 6,096.4 gram dan bernilai RM216,000 berdasarkan harga pasaran semasa. Katanya kedua-dua suspek terbabit ditahan ketika sedang melakukan aktiviti transaksi penyerahan dada berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di IPD Tawau hari ini. Jasmin berkata kedua-dua suspek kini ditahan reman sehingga esok untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya ADB 1952. Sementara itu, Jasmin berkata siasatan awal mendapati salah seorang daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau membabitkan Seksyen 39E-1 ADB 1952 dan positif dada. Katanya semua dada berkenaan juga dipercayai dibawa masuk dari luar daerah untuk digunakan oleh sekurang-kurangnya 50,000 penagih dada di daerah berkenaan. Sehubungan itu, Jasmin berkata pihaknya amat komited dalam usaha memerangi jenayah pengedaran dada seperti ini. Katanya kerjasama masyarakat dalam menyalurkan maklumat juga amat diperlukan dan kejayaan kali ini sekaligus membongkar satu lagi sindikat dada yang bergiat aktif di daerah Tawau. Seterusnya, mangsa terakhir Tomansi Olaf 17 tahun yang hilang selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Kampung Pogunon Kelmarin ditemui di Sungai Moyok Penampang hari ini. Mangsa ditemui pada jam 11.04 pagi kira-kira 300 meter dari pos kawalan kedua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang dibuka untuk operasi pencarian. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata mangsa disahkan meninggal dunia oleh pasukan Polis Diraja Malaysia
Malaysia yang turut hadir membantu dalam operasi berkenaan. Katanya mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya sebelum operasi ditamatkan pada jam 11.15 pagi hari ini. Katanya dalam operasi pencarian hari ini, pasukan bomba menggunakan kaedah Z di sepanjang Sungai Moyok bagi memastikan setiap kawasan dapat dilalui dengan sempurna. Pencarian dijalankan di kawasan pesisir sungai menggunakan bot pasukan bomba bersama PDRM serta orang awam. Menurutnya taktik ini akhirnya berhasil apabila mangsa berjaya ditemui pasukan operasi dan terus dibawa naik untuk tindakan selanjutnya. Dalam kejadian jam 3 petang Sabtu lalu, mangsa yang hilang dikenali sebagai Harold Walter 17 tahun dan Tomansi Olaf 17 tahun. Kedua mangsa dikatakan hanyut selepas cuba menyeberangi sungai bersama 4 lagi rakan mereka akibat kepala air yang tiba-tiba meluncur deras sehingga mengakibatkan paras air naik mendadak. Untuk rekod, mangsa pertama ditemui di kampung Pegansakan Inobong pada jam 2.40 petang oleh seorang penduduk kampung kira-kira 3 km dari lokasi kejadian. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.